Tempat niat ialah di hati. Mengucapkan apa yang diniat di dalam hati tidak disyaratkan dan tidak juga diwajibkan dalam semua jenis ibadat. Sepakat ulama semua mazhab mengatakan mengucapkan dengan lidah semata-mata tanpa berniat di dalam hati hendak melakukan sesuatu ibadat adalah tidak sah. Ulama semua mazhab juga bersepakat mengatakan ada niat di dalam hati sahaja sudah memadai untuk sahnya sesuatu amalan ibadat, kecuali dalam ibadat haji dan umrah, kerana selain mesti ada niat hendak mengerjakannya, sunat juga diucapkan apa yang diniat. Apa yang diniat itu, misalnya diucapkan labbaika bihajjin wa umratin kalau hendak mengerjakan haji dan umrah, haji tamattu kau misalnya, atau labbaika bi umratin kalau hendak mengerjakan umrah sahaja. Disunatkan disebut gitu, disunat saja. Kalau tak sebut tak apa, tapi ada sunat itu jelas ada. Alasan kepada pengecualian ini ialah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika hendak memulakan ibadat berkenaan, baginda telah mengucapkannya dan ia didengari oleh sekian ramai sahabat. Semua tahu ni, sebab itu ada dalam hadis sebut Nabi kata labbaika bi hajjin wa umratin, semua ada sebut. Para ulama hanya berbeza pendapat tentang hukum mengucapkan apa yang diniat, sama ada ia mustahab, sunat, makruh atau bid'ah. Itu yang bezanya. Jadi tempat niat ini sebenarnya di hati, di dalam hati. Bukan kita ucapkan itu dikatakan niat. Kalau ada ucap pun, misalnya kita kata berhubung dengan sembahyang ni, usalli lah kita kata, usalli fardhu zuhri, ada sebut, tapi dalam hati tak ingat langsung, tak ada niat pun, tak jadi, walaupun ada sebut pun. Tapi ini sepakat ulama semua mazhab, kalau ada niat dalam hati tak ada sebut pun sah sembahyang, jadi. Cuma dia ada khilaf dari segi kalau sebut itu hukumnya sejauh mana. Di samping ada di dalam hati, asasnya yang ada di dalam hati itu, sebut ini kedudukannya sejauh mana, itu saja ada beza. Ada yang mengatakan mustahab, ada yang mengatakan sunat, ada yang bahkan yang mengatakan wajib, tapi tak ramai, segelintir, seorang dua saja. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan bid'ah sampai ke peringkat itu. Itu saja berbeza. Yang lain-lain dari segi niat itu mesti ada dalam hati, itu mesti semua terima. Kebanyakan ulama dari kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah menganggap ia mustahab. Apa? Sebut itu, sebut apa yang diniat itu. Kita niat dalam hati nak sembahyang zuhur, jadi kita sebut, kita sebut itu mustahab katanya. Hanya seorang dua ulama sahaja dari kalangan Syafi'iyah berpendapat mengucapkan apa yang diniat untuk sesuatu ibadat adalah wajib. Seorang dua saja. Imam Malik dan kebanyakan ulama dalam mazhabnya berpendapat makruh, sementara kebanyakan ulama dalam mazhab Hambali dan Ahlul Hadis pula berpendapat ia bid'ah, kerana tidak sabit di dalam mana-mana hadis, sama ada sahih atau dhaif, musnad atau mursal, Nabi SAW atau mana-mana sahabat baginda pernah melakukannya, tak pernah dinukilkan begitu. Tak pernah dinukilkan begitu. Tidak sabit di dalam mana-mana hadis Nabi SAW pernah mengucapkan niat sembahyang atau puasanya. Ibnu Amiril Hajj berkata, tidak sabit juga daripada mana-mana imam empat mazhab bahawa mereka menganjurkan para pengikut mereka supaya mengucapkan niat. Bagi penulis, bagi saya sendiri, pendapat inilah yang benar. Pendapat inilah yang benar, yang terakhir itu. Langkah cermat juga ada pada pendapat ini, kerana kaedah fiqh menegaskan jika terdapat khilaf tentang sesuatu perkara, sama ada ia sunat atau bid'ah,
perkara itu lebih baik ditinggalkan. Sekarang ini sudah ada khilaf antara sunnah atau bid'ah. Jadi beberapa perkara yang perlu kita faham di sini. Yang pertama tadi, niat itu tempatnya di hati, itulah tempatnya sebenar. Yang keduanya, ada khilaf di kalangan ulama. Syafi'iyah tidak semestinya Syafi'i. Bila kata ulama Syafi'iyah, tidak semestinya di dalamnya tu termasuk Imam Syafi'i. Hanafiyah tidak semestinya termasuk Imam Abu Hanifah. Begitu juga yang lain-lain, Malikiyah dan sebagainya. Jadi tadi kita kata kebanyakan ulama dari kalangan Syafi'iyah. Apakah termasuk Imam Syafi'i sendiri? Belum tentu. Kalau mengikut Ibnu Amiril Hajj, dia kata Imam Syafi'i pun tak ada kata begitu, tak ada ajar begitu. Jadi Syafi'iyah bermakna pengikut-pengikut atau orang-orang yang mendakwa, ulama-ulama yang mendakwa sebagai Syafi'i, mengikut Syafi'i, dan dia pakai kaedah Syafi'i. Itulah secara umumnya yang dimaksudkan dengan Syafi'iyah. Begitu juga dengan Hanafiyah. Cuma golongan Hanafiyah ni dia ada beza sikit. Dia kata yang perlu menuturkan, menyebutkan lafaz niat itu, yang diniat dalam hati itu, hanya, kata mereka, untuk orang-orang yang was-was ataupun sukar untuk menghadirkan, mendatangkan niat dalam hati mereka, sukar. Kecuali dengan menyebutkannya, ketika itu baru mustahab. Mustahab ini dianggap elok lah, elok. Adapun golongan Syafi'iyah menganggap menyebutkan lafaz niat itu mustahab untuk semua. Tak kira dia was-was ke, dia tidak was-was ke, memang mustahab, elok, bagus. Kita sebutkan itu termasuk dalam bagus. Dia mustahab bawah daripada sunat, mandub bawah lagi, rendah lagi kedudukannya. Wajib atas lagi, mandub bawah. Ataupun kita kata yang kebanyakan orang kita guna sunat itu bawah, mustahab ni bawah lagi, bawah lagi. Itu kedudukan mustahab. Ada seorang dua saja di kalangan Syafi'iyah yang mengatakan wajib menuturkan apa yang diniat di dalam hati itu. Kalau kita tak sebut, tak sah sembahyang. Ada antaranya ialah Abu Abdullah Az-Zubairi. Tetapi para ulama Syafi'i sendiri pun membantah dia. Termasuklah Imam Al-Mawardi, Imam Nawawi, Imam Rafi'i dalam syarah Wajiznya. Mereka kata ini silap, dia silap. Sebenarnya dia salah faham. Dia buat kesimpulan daripada kata-kata Syafi'i. Yang ini tidak semesti seseorang itu menyebutkan dengan kuat apabila dia berihram. Kalau dia sudah ada niat, itu sudah sah dah ihram haji atau umrah dia. Tidak syarat. Ia tidak seperti sembahyang. Imam Syafi'i kata walaisa kas-salah. Ia tidak seperti sembahyang allati la tasihhu illa bin nutqi. Itu lafaz Imam Syafi'i yang tidak sah melainkan dengan dituturkan, diucapkan. Dia faham, tuturkan di situ, ucapkan itu, ucap lafaz niat, apa yang diniat. Padahal Imam Syafi'i sebenarnya bermaksud kecuali dengan dia dituturkan lafaz takbir, Allahu Akbar. Sembahyang tidak sah melainkan kena di samping niat itu kena ada tutur Allahu Akbar. Itu maksudnya. Jadi ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i sendiri kata begitu. Dengan sebab itulah Ibnu Amiril Hajj dan ramai lagi orang-orang lain kata, dia kata sebenarnya tidak sabit daripada imam mazhab 4 ni, termasuk Imam Syafi'i sendiri, yang jelas menyebutkan, menganjurkan, mengatakan elok ke, sunat ke, apalagi kalau nak kata wajib, tak ada sabit, tak ada terbukti, tak boleh nak buktikan. Adapun yang tadi, ulama-ulama Syafi'i sendiri bantah. Abu Abdullah Az-Zubairi itu dibantah, mereka kata dia salah faham. Mawardi sendiri kata itu orang Syafi'i. Imam Nawawi Syafi'i kata itu silap, dia disalah faham. Sebenarnya Imam Syafi'i maksud tuturkan itu tutur takbir itu, Allahu Akbar itu.
yang mesti ada niat di dalam hati. Adapun menyebutkan lafaz niat seperti usalli itu bukan, itu dia salah faham. Jadi atas dasar ramai tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i mengatakan ini kesilapan dia sampai mengatakan wajib, tidak sah sembahyang. Imam Syafi'i kata kecuali dengan menuturkannya. Menuturkannya itu apa? Dia faham menuturkan apa yang diniat itu, yang ni kata usalli itulah, tapi dia kata wajib, tak sah sembahyang. Itu keliru. Sebab apa? Ulama dalam mazhab Syafi'i berkata tak pernah siapa pun mengatakan kalau seseorang itu sudah ada niat, dia tak sebut itu sampai tak sah sembahyang. Tak pernah ada. Itu keliru. Dengan sebab itu kita mengatakan ini yang lebih tepatnya bid'ah. Kalau bagi saya bid'ah. Dan ramai lagi ulama-ulama yang lain, ramai, bukan seorang. Seperti yang saya sebutkan di sini. Sebab apa kita kata bid'ah? Sebab tak pernah Nabi di sembahyang tak tinggal. Tak pernah dinukilkan Nabi ada sebut. Tak pernah. Puasa begitu juga tak pernah. Kalau nak ada pun satu saja ibadat, iaitu dia buat haji, dia ada kata kuat. Itu pun kalau niat dalam hati mesti kena ada. Kalau tidak ada sebut tapi dalam hati ada, memadai, semua terima begitu. Tapi kalau tuturkan saja, dalam hati tidak ada, semua terima, tak sah. Semua terima, tak sah. Jadi dalam keadaan tidak ada satu pun hadis, yang sahih pun tidak ada, yang dhaif pun tidak ada, seorang pun sahabat tidak ada dinukilkan mereka ada menyebutkan, orang panggil dalam istilahnya at-talaffuz bin niyah, mengucapkan apa yang diniat di dalam hati dalam bentuk lafaz. Ikutlah kita kata uridus salah ataupun usalli dan sebagainya, usalli fardhu, usalli sunnah, tanggap pokok, kita kata itu semua tu tak pernah ada. Tak pernah ada Nabi SAW dan sahabat, tak pernah ada. Mengikut Ibnu Amiril Hajj dan ramai lagi yang lain, dia kata imam-imam mazhab 40 imam dia betul tu, imam yang betul-betul, tak ada. Jadi bermakna benda ni benda baharu, benda baharu sebenarnya, benda baharu. Tapi seperti kita kata tadilah, memang ada di dalam kitab disebut, kebanyakan ulama Syafi'iyah, Hanafiyah kata mustahab, itu ada, memang ada. Tetapi kalau kita bahas, kalau kita bincangkan mustahab ni hukum ke apa, termasuk dalam bab hukum ke apa, nak kata sunat ke wajib ke makruh ke, ini semua ni berkait dengan hukum. Nak berkait dengan hukum dia mesti kena ada dalil. Tak boleh kita kata elok lah, kita kata elok memudahkan dia ingat dalam hati dia. Ya, di satu pihak mungkin ada keadaannya bukan semakin memudahkan, semakin mengelirukan. Boleh jadi semakin mengelirukan, semakin jadi was-was. Sebab itu kalau mengikut perhatian saya lah, berarti tengok yang paling ramai was-was orang mazhab Syafi'i. Sebab apa? Sebab payah sangat, susah sangat nak niat. Dan mesti dalam takbir itu antara dengan ra tu mesti masuk niat dalam tu, mesti masuk. Tak boleh dulu sikit pun tak boleh, kemudian sikit pun tak boleh. Sebab apa? Dia pegang dengan kaedah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lih. Itu yang dipegang. Apa niat? Niat ialah mengqasadkan sesuatu. Kita mengajarkan melakukan sesuatu dalam keadaan kita melakukannya. Ketika mula-mula kita nak buat ketika tu susah tu. Dan kalau kita nak tanya, adakah dalam hadis mesti kena menghadirkan niat antara dengan ra? Tak ada. Tak ada. Kalau berdasarkan hadis tak ada. Jadi macam mana kita tentukan begitu sampai ketat sekali tu? Dan bagaimana pula kalau kita nak bincang, kalau kita nak bahaslah niat puasa. Apakah kita niat puasa ketika mula-mula masuk waktu subuh tu? Masuk waktu subuh mesti kita niat masa tu. Berapa lama? Antara apa dengan apa? Kalau sembahyang tu antara dengan ra,
takbiratul ihram. Kalau puasa, tidakkah dikatakan puasa itu kena berniat semenjak malam lagi? Macam mana pula boleh berlaku berpercanggahan di antara qasdus syai' muqtarinan bi fi'lih tadi. Sekarang ni dia tidak puasa lagi, tapi dia sudah niat malam. Sedangkan syarat niat mesti kena melakukan sebahagian daripada ibadat yang kita nak buat tu dahulu di permulaannya. Sedangkan ini niat malam lagi, kita tak puasa lagi. Puasa baru bermula bila masuk subuh. Sekarang ini niat sudah ada dahulu. Mereka kata, ini jawapan bagi pihak Syafi'iyah, dia kata sebab ada hadis. Itu sebab ada hadis. Kita angkat tangan lah kalau ada hadis. Sebab Nabi SAW suruh tabyid, suruh tabyidun niyah, yang ni ingat niat tu pada waktu malam, syarat. Dia tidak sebut pula di permulaan perbuatan puasa tu sendiri, tapi ikut mana-mana pun nampak tak kemas tu. Dari segi tarikh ketetapan yang diberikan tak kemas. Dan ini menunjukkan boleh berlaku niat itu sebelum kita melakukannya, terutamanya sedikit sebelum sebelum masuk ke sembahyang tu. Jadi susah ni pasal nak atur lah, nak atur, nak mesti kena ada apa yang dikatakan qasad, ta'arud, ta'yin, nak atur tu. Sengaja aku bersembahyang zuhur 4 rakaat, imam ataupun makmum kerana Allah Ta'ala, tunai ataupun qada, mesti kena ada lagi kan. Nak atur itu susah sebenarnya. Jadi kalau atur begitu bukan niat, itu atur perkataan. Yang sebenarnya niat ini bila saya katakanlah nak akad ini, ada niat nak akad, ya ada tu. Apakah sengaja saya mengangkat benda ni? Tak ada, orang tak kata. Boleh terangkat, boleh kita buat ini, kita ada niat. Memang kita ada niat, kita tahu benda ni yang kita nak angkat, bukan ini. Jadi kalau sembahyang, kita sebelum sembahyang kita tahu dah, ni sembahyang zuhur kita nak buat. Sembahyang zuhur ni wajib, fardu ke atas kita. Kita nak sembahyang ni dalam waktu ni, bukan 2 waktu, bukan qada. Cukuplah ada kesedaran itu. Allahu Akbar, nak ingat Allah Maha Besar, Maha Agung lagi, nak atur itu tadi lagi, bukan banyak susah. Jadi yang kita ingat semasa Allahu Akbar tu, apa yang kita kata ialah Allahu Akbar, tetapi yang kita ingat benda lain. Kita tak ingat pun Allah Maha Agung, kita telah tinggalkan segala-galanya, angkat tangan, semua yang lain ketepikan, angkat tangan, kita tinggalkan. Meniaga kita besar pun Allah Akbar, lebih besar, agung lagi. Apa kerja kita pun semua kita tinggalkan. Sebab apa? Sebab Allahu Akbar. Itu yang kita ingat. Tapi kalau kita duduk atur begitu, susah. Itu perbahasannya. Kemudian ini masalah, kalau kata mustahab, kata makruh, kata apa pun, ini berkait dengan hukum. Kalau hukum, dia kena ada hadis sekurang-kurangnya, kalau tidak ada Quran pun. Kalau hadis, dia kena ada hadis tu sekurang-kurangnya bertaraf hasan. Ini usah kena hasan, dhaif pun tidak ada. Hadis yang marfu' pun tidak ada, musnad tidak ada, hadis yang mursal pun tidak ada. Jadi yang senangnya begitu saja. Kita pergi tengok luar-luar negara tu, kita tengok senangnya orang sembahyang. Nah, Allahu Akbar. Ni ada di dalam masyarakat kita tu, nak atur tadi tu dah, bukan main lama. Allah lama, dah sudah bercanggah dari segi tajwid, dari segi apa pun. Iya. Jadi Allah, macam-macam kita tengok tu. Kita tengok kelakuan tu yang melucukan kadang-kadang. Dia takap begitu. Perkara yang macam ni kita tidak dapat lihat sebenarnya dalam mazhab lain, yang orang yang mengamalkan mazhab lain. Tapi dalam mazhab Syafi'i banyak berlaku. Setengah-setengah orang tu dia nak ambil air sembahyang, dia tak dapat ambil air sembahyang dengan menggunakan paip ni. Dia mesti kena kolah, sebab dia kena selam kepala dia tu. Sebab mesti kena ada niat ketika masuk muka tu kan. Ni kadang-kadang dia basuh,
basuh tu niat tu mari kita kena basuh sini, dah tak jadilah sini dah. Kesusah tu. Yang sebenarnya dia selam kepala dia, muka dia tu dalam kolam. Itu semua jadi susah. Jadi tangkap begitu, lepas tu macam-macam. Yang peliknya dia jadinya kalau tu imam tu dah rokok dia nak bangun, dia jadi pula senang masuk niat. Ini semua akibat apa? Akibat benda ni lah, talaffuz bin niyat. Nak menghadirkan niat dalam hati itu susah sangat, sehingga jadi was-was, penyakit was-was. Tapi kalau kita ikut cara lain, sebab sebenarnya benda ni tidak ada asas pun, tetapi amalan yang dilakukan oleh orang ramai ini sebenarnya memang banyak lah. Sebab kita tidak berpandukan hadis sangat, kita berpandukan kitab yang orang tulis. Dia kata mustahab, kita tak fikir dah nak mustahab ni, nak jadi mustahab dia kena hadis macam mana. Sekurang-kurangnya ini masalah hukum, bukan masalah fadail. Nak kata hadis dhaif tak apalah, bukan masalah fadail, ini masalah hukum. Jadi kalau masalah hukum, dia kena sekurang-kurangnya hasan. Ini tidak ada hasan pun tidak ada, dhaif pun tidak ada, sahih pun tidak ada. Menyebabkan apabila kita lari daripada sunnah, inilah akibatnya. Jadi susah lah kita. Jadi susah, macam-macam penyakit timbul. Padahalnya senang saja. Ya Rasulullah SAW buat macam mana? Tak pernah pun diajar begitu. Setiap seseorang nak buat dalam keadaan sedar, kecuali kalau dia menginggar. Kalau dia mabuk, dia tak sedar. Kalau dalam keadaan sedar tu, kita buat apa-apa mesti ada niat dalam ikhtiar kita. Kecuali kalau kita naik pokok, kita jatuh, itu bukan ikhtiar kita, bukan pilihan kita. Kalau yang kita pilih, mesti kita ada niat, ingat. Mesti ada ingat. Ingat itulah niatnya nak buat apa. Tapi kena tahu lah, janganlah tak tahu sembahyang zuhur tu fardu ke sunat, tu tak boleh lah. Kena tahu lah yang kita nak sembahyang ni sembahyang jelas dah, sembahyang zuhur. Jadi tak perlu kata, ada di dalam hati itu sudah memadai. Ringkas saja, mudah saja. Dan sebab itulah ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i sendiri pun mereka bantah hak kata wajib itu, hak kata wajib menyebutkan lafaz niat itu. Tapi dari segi orang yang mengatakan ia mustahab, mereka tidak bantah, mereka terima. Tapi kalau kita tanya, sebab kalau kita belajar hadis ini, dia tidak berpihak pada mana-mana. Mazhab ni ikut dia, bukan hadis nak ikut mazhab. Dah. Jadi kalau kita nak betulkan amalan kita ataupun apa, kita kena merujuk kepada hadis. Kalau merujuk kepada kitab, memang betul ada dalam fiqh Syafi'i, dia kata mustahab. Tetapi kita kena tanya seterusnya, nak jadi mustahab, kita nak kata mustahab ni berdasarkan apa? Biarlah ada hadis. Sebab agama-agama ni, ibadat terutamanya, dia mesti mengikut Quran dan Sunnah. Itu asasnya. Semua terima. Itu semua diterima oleh ulama.